Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2. Kami akan membentangkan tentang portfolio mengenai tadika matahari. Nama saya Nawal Azwina Nabiha binti Omar Baki, nombor metrik I20305005. Nama saya Aina Dini binti Osman, nombor metrik 120305016. Nama saya Nurina Asira binti Ahmad Najib, I20305006. Nama saya Anis Natasha binti Rafi, nombor metrik I20305018. Saya akan membentangkan tentang maklumat tadika. Nama tadika yang dipilih adalah tadika matahari. Tadika telah didefinisikan sebagai mana-mana tempat di mana pendidikan prasekolah yang dimulai dengan kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Lokasi tadika ini terletak di kawasan perumahan teres. Terdapat pendidikan yang disediakan oleh pihak tadika seperti pendidikan agama dan akhlak serta sasiah kanak-kanak. Matlamat tadika matahari adalah untuk meningkatkan potensi murid daripada semua aspek perkembangan seperti perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan rohani, intelektual dan juga jasmani. Kemahiran asas yang disediakan di tadika adalah seperti membaca dan juga menulis. Visi tadika matahari adalah menyediakan sistem pendidikan awal kanak-kanak yang bersepadu dan efisien bagi merealisasikan matlamat yang dapat membentuk pelajar yang gemilang, terbilang dan juga cemerlang. Misi tadika matahari pula ialah pengurusan tadika yang berkualiti tinggi untuk pengajaran dan pembelajaran agar dapat melahirkan kanak-kanak yang berakhlak mulia, penyayang, bersasiah dan juga berbudi pekerti. Next. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang ketibaan dan kepulangan kanak-kanak. Ketibaan kanak-kanak, guru hendaklah menyambut kedatangan kanak-kanak dengan baik. Hal ini kerana kanak-kanak perlu bangun pagi untuk ke sekolah dan kanak-kanak perlulah bersemangat sewaktu tiba di sekolah. Guru hendaklah memberikan senyuman agar kanak-kanak berasa lebih ceria. Seterusnya, guru hendaklah memerhati etika kanak-kanak dan juga mengambil rekod suhu badan kanak-kanak. Selain itu, guru hendaklah membuat pemeriksaan fizikal sebelum membenarkan kanak-kanak memasuki ke tadika. Seterusnya, kepulangan kanak-kanak. Guru hendaklah membuat persediaan awal sewaktu menanti kanak-kanak untuk pulang dan membenarkan kanak-kanak untuk pulang. Guru hendaklah mengambil rekod kanak-kanak sebelum pulang. Guru juga perlulah menyediakan barang-barang peribadi kanak-kanak seperti tuala, tilam tidur, baju kanak-kanak. Guru hendaklah menyediakan barang-barang tersebut dengan lebih awal agar kanak-kanak dapat pulang dengan baik. Seterusnya, guru hendaklah mengambil rekod kanak-kanak sebelum pulang seperti mengambil suhu badan kanak-kanak. Dan seterusnya, guru hendaklah memastikan ibu bapa memberitahu maklumat individu yang bakal mengambil anak mereka di tadika. Hal ini kerana ia adalah untuk mengelakkan kes penculikan berlaku di negara kita. Next. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rakan kumpulan saya untuk menerangkan tentang penjagaan diri kanak-kanak di tadika. Sekarang saya Aina Dini akan menerangkan pula tentang penjagaan diri kanak-kanak di tadika.
Okey, penjagaan diri kanak-kanak di tadika sangatlah penting terutamanya di masa-masa wabak negara kita sedang mengalami wabak ini. Iaitu yang pertama, kanak-kanak perlulah kerap membasuh tangan. Latihan pengurusan diri kepada kanak-kanak haruslah diberikan. Kemudian guru juga perlulah memastikan kanak-kanak mandi ikut masa yang ditetapkan dan juga mengikut jam kina masing-masing. Kemudian kanak-kanak perlulah dilatih untuk menggosok gigi dan seterusnya guru juga perlu melatih kanak-kanak untuk pergi ke tandas dengan sendiri, tetapi guru perlulah memantau kanak-kanak supaya tidak berlaku sebarang kecederaan semasa di tandas. Okey, seterusnya. Okey, sekarang saya akan menerangkan pula tentang penyediaan makanan untuk kanak-kanak. Okey, jadi penyediaan makanan untuk kanak-kanak yang pertama ialah guru perlu memastikan kanak-kanak mengamalkan pemakanan yang sihat supaya kanak-kanak dapat menghindari penyakit kronik sebagai contoh obesiti. Kemudian guru juga perlulah membuat perancangan menu pada setiap hari. Kemudian guru juga perlulah memastikan makanan yang dihidangkan mengikut piramid makanan. Kemudian guru juga perlu menggunakan pelbagai kaedah ataupun cara masakan yang sihat seperti kurangkan makanan yang bergoreng. Kemudian bahan-bahan yang digunakan perlulah dicuci dengan baik terlebih dahulu. Dan yang terakhir sekali, penyediaan makanan yang ringkas dan elakkan hiasan makanan yang terlalu sarat sehingga boleh membahayakan kanak-kanak. Okey, seterusnya. Okey. Saya juga akan menerangkan tentang penyediaan waktu rehat dan waktu tidur kanak-kanak. Okey. Waktu tidur dan rehat untuk kanak-kanak amatlah penting untuk perkembangan dan tumbuhbesaran mereka. Kanak-kanak yang cukup tidur akan lebih peka dan menjadi lebih aktif. Seterusnya, kanak-kanak yang tidak cukup tidur boleh mengalami masalah neurologi ataupun sistem saraf mereka boleh terjejas dengan teruk. Kemudian tidur yang cukup bagi memastikan emosi kanak-kanak itu stabil. Tempat tidur kanak-kanak juga haruslah disedia dengan baik oleh guru. Kemudian guru juga boleh memainkan surah Al-Quran ataupun zikir-zikir untuk kanak-kanak tidur dengan lebih tenang dan nyenyak. Seterusnya, guru perlu memastikan tidur kanak-kanak pada masa yang ditetapkan dan akhir sekali, guru juga perlu menitik beratkan tentang katil dan tilam yang bersesuaian dan meletakkan label nama pada setiap katil kanak-kanak untuk mengelakkan sebarang jangkitan kuman berlaku. Okey, seterusnya untuk topik seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan kumpulan saya iaitu Anis Natasha. Terima kasih Saudari Aina Dini di atas penjelasan beliau. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai garis panduan pengendalian tadika bagi pencegahan penularan penyakit berjangkit. Untuk pengetahuan semua, penyakit berjangkit mudah dijangkiti oleh golongan kanak-kanak kerana tahap daya ketahanan badan mereka yang masih lemah. Terdapat beberapa penyakit berjangkit yang sering menyerang kanak-kanak, terutamanya yang berada di tadika maupun di taska seperti batuk, selsema, demam, cirit-birit, penyakit kaki tangan dan mulut dan juga rotavirus. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang disyorkan untuk mengurangkan penularan penyakit berjangkit dalam kalangan murid-murid di taska. Yang pertama ialah guru-guru dan pihak taska haruslah menitik beratkan mengenai penjagaan kebersihan persekitaran tadika. Yang kedua, guru-guru dan pihak tadika juga perlu menitik beratkan mengenai penjagaan kebersihan bagi kanak-kanak. Yang ketiga, guru-guru dan pihak tadika haruslah menggalakkan ibu bapa untuk membawa kanak-kanak ke klinik untuk mendapatkan suntikan imunisasi. Yang keempat, guru-guru dan para pendidik yang lain haruslah melakukan saringan ke atas kanak-kanak sebelum masuk ke kawasan tadika pada setiap hari untuk mengelakkan penularan penyakit berjangkit. Dan yang kelima, pihak tadika dan guru-guru haruslah melaksanakan polisi pemisahan bagi kanak-kanak yang kurang sihat bagi mengelakkan penyakit yang dijangkiti oleh seseorang kanak-kanak tersebut berjangkit kepada kanak-kanak yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai keselamatan dan sekuriti kanak-kanak.
Keselamatan bermaksud keadaan yang dilindungi daripada bahaya disebabkan kegagalan yang tidak sengaja oleh guru-guru itu sendiri ataupun pihak tadika. Security pula membawa maksud kepada yang dilindungi daripada bahaya disebabkan oleh tindakan manusia, iaitu guru-guru atau tingkah laku manusia yang disengajakan. Keselamatan kanak-kanak amat penting dan tidak boleh dipandang rendah. Oleh itu, wujudlah keselamatan dan sekuriti kanak-kanak. Terdapat garis panduan keselamatan bagi setiap institusi pendidikan bagi kanak-kanak. Misalnya, sekarang isu berkaitan keselamatan tadika yang kurang selamat sering menjadi buah mula oleh masyarakat tempatan. Oleh itu, pihak tadika tidak boleh memandang rendah dan mengambil mudah mengenai keselamatan kanak-kanak semasa di tadika. Hal ini kerana ibu bapa memberikan kepercayaan 100% kepada pihak tadika apabila menghantar anak-anak mereka ke sesebuah institusi pengajian. Oleh itu, jika pihak tadika atau guru-guru tidak memainkan peranan mereka, kesannya ibu bapa boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap guru-guru dan pihak tadika yang cuai. Seterusnya, terdapat beberapa aktiviti yang dicadangkan yang boleh diadakan bersama ibu bapa dan juga komuniti. Kepentingan mengadakan aktiviti yang melibatkan pihak tadika, ibu bapa dan komuniti adalah untuk memberikan penekanan kepada kolaborasi ibu bapa dan komuniti dan pihak tadika. Antaranya adalah seperti menubuhkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBP. Yang kedua, melaksanakan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan persekitaran tadika supaya lebih bersih dan selesa. Yang ketiga, mengadakan sukan tahunan di tadika untuk mengeratkan perpaduan antara ibu bapa dan guru-guru. Dan yang keempat ialah mengadakan rumah terbuka bagi perayaan tertentu seperti Hari Raya Aidilfitri. Okey, itu saja penerangan saya pada hari ini. Saya lanjutkan, saya bagi peluang untuk kawan sekumpulan saya, rakan sekumpulan saya untuk menerangkan bagi topik seterusnya. Terima kasih. Okey, bagi penyediaan laporan penjagaan kanak-kanak pula, kita terbagikan dia kepada dua iaitu rekod anekdot dengan portfolio. Okey, yang pertama rekod anekdot dia merupakan satu catatan yang ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku kanak-kanak. So kita boleh tulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku, bila berlaku, dekat mana berlakunya peristiwa itu. Apa yang kena ada dalam rekod anekdot ialah nama kanak-kanak, tarikh, masa, tempat tinggal, peristiwa yang berlaku, ulasan dan cadangan dari guru tentang kanak-kanak tersebut. So, jadi cara untuk melakukan rekod anekdot ialah dengan guru perlu memerhatikan terhadap peristiwa yang berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Kemudian guru perlulah menulis catatan tentang peristiwa tersebut dengan memberi ulasan dan cadangan terhadap kanak-kanak itu. Anekdot ni boleh dibuatkan dalam masa seminggu sekali ataupun sebulan sekali atau setiap semester. Okey, yang seterusnya ialah portfolio. Portfolio ni untuk mengenal untuk kita dapat lihat perkembangan kanak-kanak sama ada kognitif, fizikal dan sebagainya. So dalam kandungan portfolio kena ada kepribadian pemilik kanak-kanak. Contohnya macam gambar, nama guru, nama murid, umur, berat, tinggi, tarikh lahir dan sebagainya. Kemudian kena ada maklumat kesihatan dan fizikal kanak-kanak. So dekat situ kita boleh tahu sama ada kanak-kanak ada alergik ke tak, sama ada normal ke tak, ada cedera ke dan sebagainya. Seterusnya kena ada juga standard prestasi kanak-kanak. Itu ialah sebagai bukti yang menunjukkan pencapaian kanak-kanak terhadap suatu aras. Contohnya macam subjek-subjek yang diambil, BM, matematik dan sebagainya. Seterusnya kena ada juga pengumpulan semua hasil kerja kanak-kanak sama ada seni ataupun kerja kumpulan ataupun kerja sendiri. Dalam portfolio juga kena ada carta perkembangan kanak-kanak seperti fizikal, kognitif dan sebagainya.
salinan sijil dan dokumen penghargaan juga kena ada dalam portfolio. Sama ada sijil tu daripada pihak tadika sendiri ataupun pihak luar apabila mereka masuk sesuatu program. Last sekali kena ada catatan pemerhatian keseluruhan daripada guru dengan ruang untuk guru memberi ulasan serta dengan ruang untuk tanda tangan guru, guru besar dan ibu bapa. Okey, seterusnya ialah prinsip penjagaan kanak-kanak kurang upaya di tadika. Okey, kat sini kita menggunakan dua kaedah juga. So, dekat sini kita boleh tahu sama ada kanak-kanak mempunyai masalah dalam perkembangan atau tidak. So, kaedah yang pertama ialah kaedah penilaian. Itu guru kena perhatikanlah kanak-kanak tu sama ada dia mempunyai masalah fizikal atau sosial emosi tak. And then guru juga perlulah catat atau merekodkan perkembangan mereka dan kita buat balik semula penilaian tu secara individual. So dari situ kita boleh dapat tahu sama ada kanak-kanak ni betul-betul ada masalah atau tidak. Last kali baru guru berjumpa dengan ibu bapa dan menerangkan masalah apa yang berlaku dekat kanak-kanak tu. So ibu bapa boleh berjumpa dengan doktor pakar lah untuk memastikan sama ada benda tu betul atau tidak. Okey, kaedah yang kedua ialah cara intervensi awal. So kat sini kita boleh lakukan dalam melalui aktiviti harian atau aktiviti pembelajaran. So cara untuk melakukan ialah guru kena buat pemerhatian juga tingkah laku diorang, perkembangan kanak-kanak tu dalam semasa melakukan aktiviti harian atau pembelajaran diorang. So dari situ kita juga kena tengok motor halus diorang dengan emosi kanak-kanak tu. So dari situ kita boleh catatkan jika mereka betul-betul mempunyai masalah. So sebelum kita bagi tahu maklum dekat ibu bapa, kita sebagai guru kenalah ubah suai dulu strategi pembelajaran. So kita dapat tahu sama ada kanak-kanak tu betul-betul ada masalah atau tidak. So kalau ada betul-betul masalah baru kita maklumkan dekat ibu bapa. So ibu bapa boleh jumpa dekat doktor pakar. So sebagai kesimpulannya, pendidikan prasekolah ni bertujuan untuk memperkembangkan lagi aspek kanak-kanak dari umur 4 tahun hinggalah 6 tahun. So dekat situ kanak-kanak ni, selain tu kanak-kanak ni juga kena ada persekitaran pembelajaran yang selamat, yang subur. So diorang boleh buat aktiviti yang seronok. Diorang akan dapat merasa apa yang rasa selamat semua tu. So diorang akan dapatlah cara untuk mengatasi cabaran dan tanggungjawab bila diorang dah masuk sekolah rendah nanti. Selain tu juga kita ni kena tahulah kanak-kanak punya perkembangan dekat prasekolah lagi. So kat situ kita boleh bantu diorang untuk meningkat lagi kepercayaan diorang, meningkatkan lagi keyakinan diorang. So bila diorang nak buat satu perkara tu, diorang rasa yakin sangat. So oleh itu kita perlulah mempunyai kerjasama daripada semua pihak supaya perancangan yang dilakukan bagi kanak-kanak prasekolah akan lebih terjamin keberkesanannya. So itu saja daripada kumpulan kami. So terima kasih. Assalamualaikum.